Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 dari kumpulan BMCG Seksyen 2 ingin membentangkan tentang golongan anti vaksin. Kali kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Nama saya Zulfaqar Mizari. Dan saya Muhammad Irsyad bin Sudirman. saya Faris Shazwan bin Ahmad Supi. Nama saya Muhammad Syahmi Aiman bin Muhammad Kahar. Saya Muhammad Ismail Harif bin Ahmad Syukri. Objektif kajian. Objektif kajian terbagi kepada dua iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum, kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti tentang golongan anti vaksin di Malaysia. Objektif khusus pula, kajian ini dijalankan bertujuan untuk yang pertama, mengenal pasti punca wujudnya golongan anti vaksin di Malaysia. Yang kedua, menganalisa kesan jika golongan anti vaksin ini menular di Malaysia. Dan yang terakhir iaitu mengkaji langkah untuk mengatasi penularan golongan anti vaksin di Malaysia. Pendahuluan, pandemik COVID-19 bermula tular di Bandaraya Wuhan, Hubei dari China. Wabak ini dikesan sejak Disember 2019 dan telah merenggut ramai nyawa manusia. COVID-19 ialah penyakit yang berjangkit berpunca dari virus corona yang baru ditemui pada tahun 2019. COVID-19 boleh merebak melalui lisan tercair daripada hidung dan individu yang dijangkiti apabila tersebut batuk, bersin, bercakap, menyanyi dan mengembuskan nafas. COVID-19 berjangkit melalui pergerakan zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Vaksin COVID-19 dihasilkan oleh para saintis untuk mengurangkan risiko dijangkiti COVID-19. Antara jenama vaksin yang digunakan dalam Malaysia iaitu AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson dan lain-lain. Namun, terdapat sebahagian rakyat Malaysia menolak vaksin oleh kerana konspirasi dan kepercayaan masing-masing. Individu yang menolak vaksin sebagai anti-vaksin terdapat banyak sebab anti-vaksin menolak vaksin dari segi konspirasi, agama dan lain-lain. Jika anti-vaksin semakin berleluasa, semakin susah cabaran untuk menentang COVID-19. Dan rakyat Malaysia tidak akan dapat hidup dalam norma yang biasa dan tetap dalam norma baharu. Seterusnya saya serahkan kepada Irsyad. Assalamualaikum. Sekarang saya akan bincangkan tentang sorotan. Sorotan terbagi kepada 3 topik iaitu konspirasi, ketakutan dan agama. Topik pertama iaitu konspirasi. Konspirasi ia berlaku apabila seorang individu terlalu taksub dengan filem fiksyen. Mereka sendiri teori sendiri tanpa sebarang ilmu asas. Teori konspirasi itu menarik orang lain yang kurang berpengetahuan menjadi anti-vaksin. Ia menawarkan penjelasan yang mudah walaupun kurang masuk akal. Mereka yakin bahawa teori konspirasi yang disebarkan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi itu adalah sahih dan benar. Mereka juga beranggapan yang mereka sudah banyak mengetahui mengenai kandungan dan kesan vaksin. Dan itu mereka enggan menerima fakta-fakta yang dikeluarkan oleh kerajaan dan juga World Health Organization. Dan disebabkan itu boleh menyebabkan pertimbangan mereka kabur dan pemikiran mereka menjadi tidak rasional. Ini disebabkan sehingga mereka mampu mencederakan dan membunuh orang lain dan juga mensabotaj ratusan vaksin hanya kerana mempercayai teori konspirasi. Ada juga yang percaya vaksin mengandungi chip pengesan, bahan pengubah DNA, pengawal manusia dan juga ada yang mempercayai bahawa COVID-19 ini hanyalah satu penipuan. Ini telah melambatkan usaha-usaha untuk mengatasi COVID-19 ini. Untuk topik seterusnya, ketakutan.
seorang individu itu berasa takut ataupun paranoia untuk mengambil vaksin baru ini. Ini kerana mereka bimbang akan kesihatan mereka dan mungkin boleh membawa kemudaratan kepada mereka. Sebenarnya bukan niat mereka untuk tidak mengambil vaksin, tapi mereka hanya khawatir akan keadaan semasa mereka. Keadaan semasa mereka seperti sedang mengandung atau menghidap penyakit kronik, itu menyebabkan mereka merasa resah untuk mengambil vaksin ini. Perasaan takut akan kesan sampingan juga dihadapi oleh mereka. Ini kerana kekurangan informasi mengenai vaksin COVID-19 menambahkan lagi keraguan mereka untuk mengambilnya. Stres dari masalah sekeliling juga boleh menimbulkan paranoia terhadap vaksin. Terutamanya orang yang mempunyai kisah silam dengan vaksin, mereka lebih senang untuk mendapat PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder. Tekanan dan paksaan dari orang lain juga boleh menjadi faktor paranoia terhadap vaksin. Seterusnya, untuk topik agama, saya serahkan kepada Syahmi. Okey, pada topik agama pula, ada sesetengah kumpulan anti vaksin ini menggunakan agama sebagai alasan mereka tidak mahu mengambil vaksin. Ini kerana mereka mendengar ceramah-ceramah yang diberikan oleh ustaz-ustaz yang merupakan anti vaksin. Ustaz tersebut diorang menggunakan agama untuk menghasut orang-orang lain supaya tidak mengambil vaksin. Orang yang kebanyakannya yang mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi untuk mengetahui kebaikan vaksin itu. Ada juga yang mengatakan bahawa vaksin itu mengandungi bahan-bahan yang haram di dalam agama mereka. Namun dalam agama Islam, jika untuk mengelakkan kemudaratan dan tiada cara lain lagi, maka umat Islam boleh mengambil bahan haram itu untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, ada yang berpendapat bahawa vaksin itu tidak dapat menyembuhkan mereka. Hanya Tuhan mereka mengikut agama masing-masing yang mampu menyembuhkan mereka. Tetapi dalam Islam, vaksin ini merupakan suatu ikhtiar yang kita lakukan sebagai manusia untuk menyembuhkan diri. Golongan anti vaksin yang berfikiran seperti itu jelas sekali masih kurang berpengetahuan dalam ajaran agama. Mereka mempunyai pengetahuan yang kurang dalam apa itu maksudnya qada dan qadar. Kepercayaan mereka kepada perubatan agama juga menyebabkan mereka menolak perubatan sains. Mereka beranggapan bahawa cara rawatan mengikut agama lebih berkesan daripada cara rawatan moden. Seterusnya, golongan anti vaksin Islam percaya bahawa vaksinasi ini adalah suatu agenda Yahudi dan Dajjal. Mereka beranggapan bahawa COVID, penyakit coronavirus ini dan vaksin ini semua telah ada dalam rancangan mereka. Okey, seterusnya dalam metodologi kajian, saya serahkan kepada Zulfaqar. Silap pada saya. Oh, kepada Ah, Profesor Zuan. metodologi kajian. Berdasarkan kajian yang dilakukan, semua pengkaji telah bersetuju untuk menggunakan sumber internet sebagai kaedah untuk mencari maklumat oleh kerana keadaan banjir dan COVID-19 yang agak teruk. Rujukan di sumber internet lebih mudah dicari berbanding pergi ke perpustakaan oleh kerana skop kajian lebih mudah dicari di internet kerana isu virus COVID-19 dan anti-vaksin adalah isu yang agak baru kerana virus COVID-19 ini baru ditemui pada tahun 2019 dan tidak banyak buku yang ada di perpustakaan yang berkaitan tentang virus COVID-19 dan anti-vaksin. Para pengkaji juga berbincang tentang topik yang ingin dikaji secara online dan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Discord. Kerana pengkaji tidak dapat bertemu oleh kerana pembelajaran online dan tempat tinggal yang berjauhan. WhatsApp dan Discord adalah aplikasi yang menggunakan internet untuk berhubung antara satu sama lain walaupun berjauhan tempat tinggal.
Dengan menggunakan dua aplikasi ini, kami dapat meneliti kajian dengan lebih terperinci dan membantu satu sama lain sebagai satu kumpulan. Seterusnya, saya serahkan kepada Zulfaqar untuk bentangkan tentang perbincangan dan hasil kajian. Bagi bahagian perbincangan pula, data yang saya ambil ini dipetik daripada portal COVID Now. Hasil daripada data yang diterima daripada portal COVID Now ini, sebanyak 78.4% populasi rakyat Malaysia telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Selepas itu, 96.9% daripada populasi dewasa telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Dan sebanyak 20.4% populasi rakyat Malaysia yang masih belum divaksin setakat 27 Disember 2021 yang berdasarkan daripada data portal COVID Now. Selepas itu, kadar vaksinasi bagi Lembah Kelang adalah yang tertinggi, iaitu sebanyak 94.1%. Dan juga bagi negeri yang paling rendah kadar vaksinasi ialah negeri Sabah, iaitu sebanyak 61.0%. Okey, langkah yang diambil untuk meningkatkan kadar vaksinasi. Langkah yang patut untuk kita ambil untuk kadar vaksinasi bagi negara, iaitu dengan vaksinasi walk-in. Pengambilan vaksin secara walk-in ini sangat memudahkan komuniti. Proses ini sangat memudahkan kerana rakyat Malaysia hanya perlu menghadirkan diri ke pusat pengambilan vaksin dan siap didaftarkan untuk menerima suntikan vaksin pada masa itu. Dan juga pendaftaran dalam aplikasi MySejahtera amat mengambil masa yang lama. Hal ini kerana rakyat Malaysia tidak mahu melengah-lengahkan masa mereka dan kerana ingin cepat untuk keluar atau pergi melancong ke mana-mana. Yang kedua, pelbagai portfolio vaksin. Mempelbagaikan portfolio vaksin. Komuniti yang kurang mengetahui tentang vaksin akan mudah mempercayai kata-kata atau kabar angin yang negatif tentang vaksin. Ini kerana mereka yang kurang mengetahui tentang kebolehan vaksin ini akan cepat mempercayai kata-kata atau kabar angin daripada seseorang yang menolak vaksin. Jadi hal ini dapat mengelakkan mereka daripada mempercayai kabar angin tersebut. Yang kedua, mempelbagaikan portfolio tentang vaksin ini amat penting kerana ia dapat memaklumkan atau memberi info kepada komuniti bagaimana vaksin ini dapat memberikan kesan yang positif kepada tubuh badan. Pihak yang perlu proaktif dalam langkah ini iaitu KKM dan MKN perlu ambil cakna dalam mempelbagaikan portfolio vaksin ini. Seterusnya, yang ketiga, mengumumkan kemudahan bagi individu yang terima vaksin lengkap. Poin yang pertama iaitu membenarkan individu yang sudah lengkap 2 dos vaksin dapat merentas daerah dan juga negeri. Ini kerana jikalau diberikan kemudahan sebegini, mereka sudah tentu ingin mempercepatkan vaksin mereka kerana masih ramai kerana mereka banyak yang berjauhan daripada keluarga, ada yang bekerja di luar negeri dan ada keluarga yang jauh daripada mereka. Jadi mereka mahu berjumpa dengan secepatnya. Yang kedua, dapat melancong ke pusat-pusat pelancongan. Ini juga dapat memberi kesan kepada vaksinasi negara kerana rakyat Malaysia sudah lama berkurung di dalam rumah kerana wabak ini dan sudah tentu mereka ingin pergi melancong kerana sudah lama berkurung di dalam rumah. Seterusnya, pihak kerajaan juga perlu lebih proaktif dalam langkah ini supaya dapat meningkatkan kadar vaksinasi kepada negara. Yang keempat, mengadakan ceramah tentang apa itu vaksin. Para ilmuwan
yang arif dalam bab vaksin ini dapat menyumbangkan sedikit ilmu untuk meningkatkan kadar vaksinasi negara. Seterusnya ia dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang apa yang vaksin boleh tawarkan. Seterusnya, dapat mengurangkan golongan yang menolak vaksin. Dan di samping itu, dapat juga menyedarkan golongan anti vaksin. Yang terakhir, denda kepada individu yang menyebarkan berita palsu. Pihak polis juga dapat membantu negara dalam meningkatkan kadar vaksinasi negara kerana orang yang menyebarkan berita palsu atau fakta yang tidak benar adalah salah di sisi undang-undang. Jadi dengan adanya bantuan pihak polis ini, ia dapat mengelakkan orang-orang yang menolak vaksin ini daripada menyebarkan berita palsu atau kabar angin kepada komuniti. Maka juga golongan anti vaksin ini takut untuk menyebarkan berita palsu dan agenda mereka. Denda yang berbentuk wang atau penjara ini dapat memberi impak yang besar kerana jikalau sebesar ini denda yang dikenakan kepada orang yang menyebarkan berita palsu, maka sudah tentu mereka akan takut untuk menyebarkan berita-berita tersebut. Maka dengan bantuan pihak polis ini, kadar vaksinasi negara dapat ditingkatkan dan juga golongan anti vaksin dapat dikurangkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai pandangan tentang vaksin daripada golongan agamawan dan ilmuwan. Okey, pada pandangan golongan ilmuwan, vaksin ini mengandungi bahan aktif dan bakteria atau virus iaitu antigen yang membantu tubuh manusia menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit apabila dijangkiti. Pada pandangan agamawan pula, imunisasi merupakan satu jalan pencegahan. Pencegahan adalah perkara yang amat dituntut dalam sesuai dengan kaedah usul fiqh. Seterusnya, alasan mengapa mereka menolak vaksin, iaitu golongan anti vaksin ini sendiri. Poin yang pertama, kaedah pembuatan vaksin ini bersumberkan bahan yang haram. Okay, poin seterusnya, kontroversi imunisasi yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu berkaitan pemberian vaksin. Antaranya ada yang mengaitkan vaksin ini akan terkena campak, beguk dan rubella. Seterusnya, mitos vaksin yang ramai masih mempercayainya. Perbuatan vaksin ini adalah hasil daripada konspirasi kuasa barat dengan mencipta virus COVID-19. Mencipta pula vaksin bagi tujuan ia dijual dan mendapat keuntungan besar daripadanya. Seterusnya, propaganda anti vaksin meneruskan serangan melalui media sosial, WhatsApp dan juga mulut ke mulut, di mana kita dapat lihat viral seorang makcik yang dikenali sebagai Cik Kia. Rakaman suaranya di WhatsApp tersebar yang mengatakan bahawa vaksin ini boleh disembuh dengan hanya minum air kelapa. Itu pada pandangan Cik Kia. Seterusnya, golongan anti vaksin yang menceritakan tentang keburukan vaksin dan pemilik rakaman itu menceritakan bahawa mereka dijangkiti wabak COVID-19 ini boleh sembuh hanya dengan menggunakan rawatan kampung. Okey. Kesan tidak mengambil vaksin. Poin yang pertama, COVID-19 menyerang pesakit dan merangsang sistem kekebalan atau imuniti dan membawa kepada masalah pembekuan darah, kerosakan tisu dan kesukaran bernafas.
memberi kesan yang amat buruk kepada golongan rentan termasuk kepada warga emas dan mempunyai penyakit-penyakit sampingan yang lain seperti obesiti, kencing manis dan darah tinggi. Jadi kita dapat lihat statistik ataupun rekod daripada KKM, golongan warga emas ini banyak terkena jangkitan COVID-19. Seterusnya, individu yang menjadi mangsa penyakit ini bukan hanya mengalami masalah sukar bernafas, malah bakal menghembuskan nafas terakhir bersendirian dan dikebumikan tanpa disertai orang yang tersayang. Hal ini kita dapat lihat di sosial media, ramai yang telah meninggal dan hanya dapat melihat ahli keluarga mereka melalui rakaman. Video itu amat menyayat hati. Seterusnya, jika seorang wanita hamil diserang wabak COVID-19, biasanya kesannya lebih buruk kepada ibu dan bayi dalam kandungannya. Okey, kesimpulan. Vaksin ini telah dikenali dan diiktiraf oleh World Health Organization (WHO). Penyakit corona ini telah banyak menyerangkut nyawa orang-orang yang kita sayangi, seperti yang dikeluarkan oleh KKM, yang di mana kadar kematian adalah amat tinggi apabila dijangkiti oleh penyakit corona ini. Wabak ini juga telah bermutasi, yang di mana terdapat banyak varian-varian yang lagi berbahaya dan mempunyai kadar kematian yang lagi tinggi. Seperti baru-baru ini di mana terjumpanya varian baru, iaitu varian Omicron, yang di mana mempunyai kadar kematian yang lebih tinggi walaupun telah mengambil vaksin. Seterusnya, kita sebagai orang ramai janganlah cepat percayakan berita ataupun informasi yang disebarkan melalui sosial media, kerana sebahagiannya amatlah tidak boleh dipercayai. Kita haruslah mengambil sumber ataupun informasi daripada pihak-pihak yang bertauliah, seperti daripada KKM. Oleh itu, kita sebagai rakyat awam perlulah mengambil vaksin untuk meningkatkan imunisasi badan kita dan supaya melindungi orang yang kita sayangi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.